Hari ini, kita akan bincangkan satu topik penting untuk peminat catur, terutama yang nak sertai kejohanan. Apa beza FIDE-AD dan MCFED? MCFED atau National ID adalah ID khas yang diperkenalkan oleh Persekutuan Catur Malaysia MCF. Untuk pengetahuan semua, terutamanya mereka yang masih baru dengan dunia catur di Malaysia, MCFED atau National ID adalah inisiatif NEMOF untuk membantu dalam usaha memantau dan menilai pertumbuhan dan perkembangan catur di Malaysia, termasuk mengawal selia dan mentadbir urus yang lebih baik untuk komuniti catur tempatan. Apabila program penarafan kebangsaan dihentikan pada tahun 2017, adalah mustahil bagi persekutuan untuk memahami bagaimana komuniti catur telah berkembang dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pengenalan sistem pendaftaran NF bersama-sama dengan sistem penarafan MF akan membantu persekutuan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini dan membolehkan cara yang lebih tersusun untuk mengurus perkembangan dan peningkatan komuniti catur dan standard permainan. FIDE-AD merupakan AD internasional yang boleh digunakan untuk partisipasi kejohanan-kejohanan berprestij FIDE di serata dunia. FIDE ialah nombor individu anda sama seperti nombor pasport atau keselamatan sosial, tetapi untuk catur. Ia ditetapkan oleh FIDE dan dipautkan ke profil catur anda. Apabila anda mengambil bahagian dalam kejohanan rasmi, misalnya ingin dapatkan gelaran dan dapatkan penilaian rasmi anda, semuanya dipautkan kepada profil di FIDE anda. Anda perlu mempunyai ID FIDE untuk mengambil bahagian dalam kejohanan rasmi over the board. Anda boleh mendapatkan ID FIDE anda melalui Persekutuan Catur Kebangsaan. Sekarang, kalau Anda serius nak masuk kejohanan peringkat antarabangsa, Anda perlukan FIDE-AD. Ini AD global yang diuruskan oleh FIDE, Organisasi Induk Catur Dunia. Dengan FIDE-AD, setiap perlawanan Anda akan direkodkan dan dihubungkan ke profil resmi FIDE. Nak buru gelaran seperti Grandmaster, Anda memang perlukan FIDE-AD. Bayarannya RM50 sekali seumur hidup. Nak jadi Grandmaster macam Magnus Terosin atau Hikaru? Nak kalahkan mereka? Mulakan langkah pertama dapatkan FIDE dulu. Tanpa ID, mimpi tinggal mimpi, BRO. Jom kita belajar tentang rating dahulu. Perasaan tak ada 3 jenis rating di sini, Standard, Rapid, dan Blitz. Dalam fight rating, terdapat 3 kategori utama berdasarkan masa permainan, Standard, Rapid, dan Blitz. Setiap kategori ini mengukur prestasi pemain dengan tempo masa yang berbeza. Standard Classical Chess. Tempo masa minimum 60 menit bagi setiap pemain hingga beberapa jam per permainan. Ciri-ciri. Ini adalah format paling formal dan biasa digunakan untuk kejohanan besar seperti World Chess Championship. Permainan ini memberi masa yang cukup untuk pemain berpikir secara mendalam dan merancang strategi kompleks. Contoh, 90 menit tambah 30 saat inkremen bagi setiap langkah. Gaya permainan memerlukan kesabaran dan ketahanan mental. Rapid. Tempo masa 10 hingga 60 menit bagi setiap pemain. Ciri-ciri. Lebih pantas berbanding catur standar, tapi masih memberi ruang untuk perancangan. Lebih banyak kejohanan sosial dan separa formal menggunakan format ini. Contoh, 15 menit tambah 10 saat inkremen. Gaya permainan sesuai untuk mereka yang suka berpikir cepat tanpa mengorbankan kualiti permainan. Blitz. Tempo masa kurang daripada 10 menit bagi setiap pemain. Ciri-ciri. Sangat pantas dan intensif, dengan keputusan biasanya bergantung pada reaksi dan insting. Populer di kalangan pemain catur online dan dalam streaming platform seperti yang sering dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Contoh, 3 menit tambah 2 saat inkremen atau 5 menit tanpa inkremen. Gaya permainan menyeronokkan, penuh drama, tapi boleh mengakibatkan kesilapan cepat. Kesimpulan, Standard untuk strategi mendalam. Rapid, gabungan antara berpikir dan bertindak pantas. Blitz, untuk aksi kilat dan keputusan segera. Kalau nak kalahkan Magnus Carlsen di semua kategori, kena paut dalam ketiga-tiganya.
Ini adalah rating Hikaru Nakamura, berbeza sedikit banding Magnus Carlsen, masing-masing. Ada kelebihan atau kekurangan dalam rating pada bentuk games rapid, blitz maupun standar, atau lebih dipanggil classical chess. Jika kita mau cek rating dan calculation fight, boleh masuk website fight dan masukkan nomor fight kita untuk semak historical records, games yang kita main, berapa kita kalah atau menang, berapa points kita gain maupun hilang. Itu bagusnya ada fight rating. Fight rating cuma diberi pada games yang officially fight rated, kena cek poster sama ada fight rated ataupun MCF rated atau tidak rated atau main santai-santai saja. Ini adalah contoh turnamen yang biasa kita akan nampak dalam chess calendar di Malaysia. Jika turnamen itu fight rated, akan tulis fight rated seperti poster di pulsa di Cyberjaya yang ada fight rated chess open title. Jika tiada fight rating, poster takkan sebut atau mention tentang fight rated seperti turnamen Hari Suka Negara atau turnamen santai-santai. Jika rated, ada masanya akan ditulis MCF rated di poster seperti ini. Jadi, Fight ID dengan MCF ID adalah berbeza. Jika hendak pergi jauh ke peringkat antara bangsa boleh register Fight ID. Tapi jika rasa cuma hendak main dalam Malaysia sahaja tanpa ke peringkat global, cukup sekadar MCF ID. MCF ID boleh register di page Malaysia Chess Federation. Pendaftarannya mudah dan hanya Rm20 setiap 2 tahun. Soalan. Jati kena register dua-dua ID kah? Jika hendak jadikan catur sebagai hobi atau kerjaya serius, maka elok register keduanya. Tapi jika untuk santai-santai cukup sekadar MCFED. Cuma ada tournament yang wajibkan FIDE-ED, jadi tanpa FIDE-ED tidak boleh join. Tapi selalunya MCF rated events boleh juga pakai FIDE-ED, tapi bukan sebaliknya. Ini disebabkan FIDE-ED kira pengiktirafan global. Ini adalah contoh FIDE-ED dalam server chess results.com. Dengan adanya MCF atau FIDE rating, ranking players akan dibuat secara adil di permulaan pairing untuk sesuatu turnamen. Lagi tinggi rating seseorang, akan jumpa opponents yang sama kuat dalam event tersebut. Jadi selepas setiap game, menang atau kalah, rating players akan berubah ataupun kedudukan ranking akan berubah bergantung pada jumlah points yang dimenang. Maka dengan Swiss round sama ada 6 atau 7, kadang-kadang 9 rounds, boleh tentukan ranking players walaupun ada lebih 100 atau 200 players dalam event tersebut.